irregular verb itu ada sangat banyak. Ya, sangat banyak. Lebih daripada ni sebenarnya, ya, lebih daripada ni. Yang ini cuma contoh sahaja. Ya, most commonly used. Ya, dia ialah irregular verb yang paling selalu digunakan. Ada banyak lagi lah. Ya, contohnya am bertukar menjadi was. Dia tak menjadi AMED. Tak ada, ya. Jadi semua ini dia punya perkataan dia apabila dia menjadi past tense dia bertukar. Itu maksudnya irregular verb. Tidak ditambah D ataupun ED. Jadi macam mana pelajar nak ingat? Macam mana pelajar nak tahu perkataan itu regular ke irregular verb? Tak ada cara lain. Pelajar kena banyak gunakan bahasa Inggeris. Kena banyak membaca. Kena banyak mendengar. Ya, kena banyak bercakap. Itulah cara dia. Ya, tak ada cara lain. Especially membaca lah untuk tahu perkataan-perkataan yang baru, ya, insyaAllah. Alright, jadi itu ialah past tense. Kemudian kita dah buat banyaklah exercise, ya, macam mana ayat itu bertukar daripada present tense kepada past tense. Alright, kemudian selepas past tense ada future tense. Of course lah, present yang sedang berlaku sekarang, past yang sudah berlaku, future ialah yang belum berlaku ataupun benda yang akan berlaku. Maksudnya benda itu akan berlaku di masa depan. Ya. Jadi cara nak buat simple future tense sangat-sangat senang. Iaitu cara kita tulis dia ialah kita tambah perkataan will, kemudian the base form of the verb. Base form ini maksudnya bentuk yang asal. Maksudnya verb itu, perkataan verb itu tanpa perubahan dan tanpa tambahan. Ya, contohnya, Sue will wash the dishes later. Sue akan membasuh pinggan mangkuk itu kemudian. Dia tak tahu bila, tetapi dia belum lagi buat benda itu, ya. Tetapi dia akan buat. Sebab dia akan buat, ada perkataan later dekat situ kan. Sebab ada perkataan later dekat situ, maka kita tahu ayat ini ialah future tense. Maka cara kita nak tulis dia ialah kita tambah perkataan will di hadapan verb itu. Ya, verb itu ialah wash, maka kita tambah perkataan will di hadapan dia. Itu sahaja. Kemudian pastikan bahawa kamu punya verb itu tiada tambahan lah, ya. Kalau ada will, tak boleh jadi washing ke will washing. No. Itu pun banyak pelajar buat silap, ya. Will washing, will washed, itu salah lah. Alright. Kemudian dia kata, we can also use the going to form for future action that is planned earlier or events that we think are likely to happen in the future. Okay. Jadi kalau benda di masa depan yang kita sudah plan, maksudnya benda yang kita sudah dah tahu dah kita nak buat, ataupun kita pasti bahawa benda itu akan terjadi, ya, benda yang kita pasti benda itu akan terjadi, maka kita pakai perkataan going to. Contohnya, he is going to play golf on Saturday. Ya, dia akan pergi bermain golf pada hari Sabtu. Jadi benda itu belum jadi lagi, tetapi sebab sudah ada rancangan, sudah ada plan, dah tahu dah nanti Sabtu nanti dia akan main golf. Jadi sebab kita dah pasti bahawa benda itu akan terjadi, maka he is going to, dia akan bermain golf pada hari Sabtu.
Ya. Um, Pelajar lain okey ke? Boleh 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 dengar cikgu elok tak? Boleh. Ha. Rasanya on your. Alright, thank you. Alright. Jadi itulah sebenarnya future tense. Itu sahaja. Will dengan going to. Tak susah pun. Alright. Ah, dia tak letak exercise dekat sini, jadi cikgu akan buat beberapa contoh ya. Contoh untuk pelajar buat kejap eh. Ya, contohnya apabila ayat itu dalam present tense kita kata tak perlu salin lagi. Lagi bila cikgu kata salin baru salin ya. Jadi kalau dekat dalam present tense, ayat dia kata he watches television on the weekends. Maksudnya pada hari Minggu dia menonton televisyen. Tapi kalau dalam future tense, he will watch television on the weekends. Ya, dia akan menonton televisyen pada hujung minggu ini. Ya. Jadi dekat sini pelajar nampak dia punya beza dia sebenarnya ialah ini sahaja. Ya. Punya beza dia ialah ini sahaja. Dia tukar dia punya verb dia. Nampak? Kan? Kalau dekat dalam present tense, ini muka surat 50. Ada sedikit nota tambahan cikgu nak bagi ya. Okey, jadi dekat sini untuk past tense dia punya verb dia ialah watch. Untuk past tense dia tambah ed. Untuk present tense dia tambah s. Sebab dia seorang kan, he, seorang ya. Kemudian untuk future tense dia tambah will. Alright? Kemudian lagi satu contoh.
My family visited my grandmother last week. Ini dalam past tense. Ya, ada ed. Kemudian ada tulis kat situ last week. Maka kamu tahu benda itu sudah berlaku. Kemudian my family visits my grandmother regularly. Kemudian kat sini dia bertukar, dia menjadi visits. Kerana benda itu selalu berlaku. Kalau benda itu selalu berlaku, kita gunakan simple present tense. Kalau future tense, my family will visit my grandmother next week. Alright, jadi ini ialah contoh simple past tense, simple present tense dan simple future tense. Okey. Alright, jadi cikgu nak minta pelajar salin apa yang cikgu tulis ini dekat hujung muka surat 50 itu ya. Minta salin ya. Cikgu bagi masa sekejap untuk salin contoh ni ya. Cikgu besarkan sedikit supaya pelajar boleh nampak. Aduh, susah ya. Okey. Right. Minta salin ya di bawah muka surat nombor 50 tu. Kan muka surat 50 tu ada ruang kan dekat situ. Jadi pelajar boleh salinlah sekejap. Kalau ada soalan, tolong angkat tangan tanya ya. Kalau ada yang masih belum siap, tolong angkat tangan. Right. Kalau dah siap, turunkan ya. Thank you.
Kalau yang belum siap tu tolong angkat tangan ya, yang belum siap. Kalau sudah siap boleh turunkan tangannya. Muhammad Mikael banyak lagi ke? Alright. Okay. Kemudian kita akan pergi ke progressive tense. Alright. Dekat sini dia tulis progressive tense, past and present. First kali kita cikgu nak make sure pelajar faham apa maksud progressive tense dulu ya. So progressive tense juga boleh disebut sebagai
continuous tense. Ya, dia ada dua cara nak sebut dia. Progressive tense ataupun continuous tense. Maksud dia sama sahaja. Iaitu sesuatu perkara ataupun sesuatu verb, ya, dia ialah satu verb yang di mana dia sedang berterusan. Ya, berterusan. Iaitu dia bermula dekat one point, kemudian dia berterusan. Contohnya, dia tulis dekat sini, used for past actions whose exact limits are not known. Ya, iaitu apabila benda itu berhenti, dia tak pasti. Yang pasti ialah dia bermula kemudian dia berterusan. Jadi kalau benda itu berlaku kemudian dia berterusan berlaku, maka dia ialah progressive tense ataupun continuous tense. Sama sahaja. Okey. Jadi dekat sini ditulis past and present. Ya, kenapa dia kata past and present? Sebab cara tulis dia sedikit sahaja beza dia. Ya, cara nak tulis past continuous tense ataupun past progressive tense dengan present progressive tense. Ya, cikgu nak ingatkan semula, past ini bermaksud benda yang sudah berlaku dan present ialah benda yang sedang berlaku. Contohnya, ayat dia kata, he is talking on the phone. Dia sedang bercakap melalui telefon. Ya, dia sedang bercakap melalui telefon. Maka ini ialah present progressive tense. Sebab sekarang ini dia sedang bercakap dalam telefon. Kita tak tahu bila dia akan habis. Mungkin dia akan habis lagi seminit, mungkin dia akan sambung bercakap lagi sejam, kita tidak tahu. Tapi benda itu sedang berterusan. Maka sebab benda itu sedang berterusan dan dia sedang berlaku di masa sekarang, maka dia ialah present progressive tense. Kemudian cuba kita tengok dia punya past progressive tense, ya, yang ini. He was talking on the phone an hour ago. Sejam lepas dia bercakap melalui telefon. Maksudnya benda itu berlaku di masa lepas dan kita tidak pasti bila dia berhenti. Cuma kita nak kata bahawa sejam lepas dia sedang bercakap dalam telefon. Maksudnya benda itu berterusan tetapi di masa lampau. Alright? Jadi kalau kamu tengok beza antara present progressive tense dan past progressive tense ialah dia punya verb to be. Kalau verb to be untuk present tense ialah is. Verb to be untuk past tense ialah was. Ya, jadi macam mana kita nak tulis perkataan macam mana kita nak tulis ayat dalam progressive tense? Dia punya cara dia ialah, cikgu tulis kat bawah ni, verb to be tambah verb tambah ing. Ini ialah cara untuk kita tulis ayat dalam progressive tense. Ya, apabila kita nak tulis ayat dalam progressive tense, ini cara dia. Iaitu
verb to be yang sesuai, kemudian verb itu sendiri, kemudian kamu tambah ing di belakang dia. Ya. Example, Ahmad is drawing on his small whiteboard. Contohnya, Ahmad is drawing on his small whiteboard. Jadi, is ialah dia punya verb to be. Okay, pay attention ya. Is ialah dia punya verb to be sebab benda itu sedang berlaku sekarang dalam present tense. Dan Ahmad itu ialah seorang sahaja, singular. Maka is. Kemudian dia punya verb iaitu draw, melukis, itu ialah dia punya verb. Kata kerja dia. Apa yang dia sedang buat? Dia sedang melukis. Kemudian tambah ing di belakang. Ya. Jadi di sini ialah verb to be tambah verb tambah ing. Ya. Kemudian lagi satu contoh. Yahya and his sister were running around the house yesterday. Contohnya, ya. Yahya and his sister were running around the house yesterday. Maksudnya, mereka berdua itu, ya, first kali ada dua. Jadi, maksudnya dia ialah plural. Kemudian ada yesterday. Maksudnya benda ini ialah dalam past tense. Maka kita gunakan dia punya verb to be dia ialah were. Kemudian dia punya verb dia ialah run. And then kita tambah ing di belakang dia. Ya. Yahya and his sister were running around the house yesterday. Ya. Ini ialah present progressive tense dan ini ialah past progressive tense. Sebenarnya cara tulis dia sama sahaja. Beza dia ialah sama ada benda itu berlaku present ataupun past. Ya. Cikgu minta kamu salin ini sekali. Ya, ambil masa sekejap, salin yang ini sekali. Kalau ada pelajar yang masih belum habis salin, tolong angkat tangan. Kalau dah habis nanti turunkan ya. Thank you.
Thank you. Kalau dah siap, boleh turunkan tangan ya. Tak siap lagi ke? Ya, cikgu nak teruskan ya. Alright. Zahirah, tak siap lagi ya? Okay, good. Okay, sekarang kita akan pergi kepada dia punya exercise. Okay, change the verbs below into the verb ing forms. Alright. Jadi, dia punya exercise dia minta kita tambah ing. Itu sahaja. Alright, first kali bringing ya. Tak usah ya. Hoping, ending, rejoicing, raising, sweeping, keeping, bearing, deserving, continuing. Okay, right. Kalau student perasan, kalau perkataan itu berakhir dengan E,
dia akan bertukar menjadi I. Ya, contohnya macam rejoice menjadi rejoicing kan. Ya. Also perkataan bear ini bukannya haiwan tu ya, bukannya haiwan beruang tu, tak. Itu ialah noun bear. Kalau bear itu ialah verb, maka maksudnya ialah membawa ataupun mengangkat. Ya, bear itu maksudnya membawa ataupun mengangkat. Ialah perkataan yang sama. Alright. Seterusnya, okay, sekarang ni dia masuk past progressive tense. Okay. Jadi dekat sini kita tengok bahawa dia dah pecahkan ayat itu ya. Ali was eating rice when it rained. First kali kita kena faham ialah past ini maksudnya kita tengok ke atas ni sekejap. Past ini maksudnya berlaku di masa lampau. Itu maksud past. Progresif ini maksudnya bermula dan berterusan. Itu maksudnya progresif. Ya, tense ini maksudnya cara tulis lah. Okey, jadi past progressive tense ialah ayat yang di mana sesuatu itu berlaku di masa lampau, kemudian dia berterusan. Alright? Okey. Ayat ini kata Ali was eating rice when it rained. Maksudnya Ali sedang memakan nasi apabila tiba-tiba hujan. Ya, apabila berlaku hujan. Alright. Kemudian, okay, first kali macam mana kita tahu benda ini berlaku di masa lampau? Kita tengok perkataan rained. Ada ed di belakang dia. Perasan tak? Ada ed. Maka kita tahu, oh benda ayat ini ialah dalam past tense. Alright. Jadi, kita pilih was. Kenapa kita pilih was? Sebab Ali ini singular. Dan ayat ini dalam past tense. Kemudian, verb tambah ing. Ini ialah cara kita tulis ayat untuk past progressive tense. Alright. Yang ini pun sama juga. Perkataan rang ini ialah past tense untuk ring. Ya, ini ialah past participle untuk ring. Maka kita tahu ayat ini dalam past tense. Sebab itulah kita pilih were. Kenapa were? Sebab students ialah plural. Alright. Study the subjects in the following sentences and write the correct past progressive tense. Ini exercise dia. Okay, cikgu akan buat dulu. First kali, Abu, okay, dia punya verb dia ialah sit on the chair when it broke. Okay, broke ialah past tense untuk break, ya. Itu rosak. Dia ialah past tense untuk break. Ini menunjukkan past tense, ya. Broke ini menunjukkan past tense. Kemudian, Abu ialah singular. Ya, singular.
Maka sebab dia ialah past tense dan singular, kita pilih was. Kemudian dia punya verb dia kita tambah ing menjadi sitting. Abu was sitting on the chair when it broke. Alright? Harap boleh faham ya. Kalau tidak faham, tolong angkat tangan. Soalan kedua, the teachers teach when they heard the announcement. Alright. Perkataan heard ini menunjukkan past tense. Ya, dia ialah past tense untuk perkataan hear, ya, mendengar, hear. Past tense kepada hear ialah heard. Kemudian dia punya subjek dia ialah plural, the teachers. Ya, para guru ataupun guru-guru. Maka ini ialah plural subjek. Maka sebab dia ialah plural dan dalam past tense, kita tulis were. Kemudian kita ambil verb dia, kita tambah ing. Teaching. The teachers were teaching when they heard the announcement. Alright. Ada tak pelajar yang tidak faham macam mana cikgu dapat jawapan ni? Tolong angkat tangan. Semua boleh faham Alright. Ada tak pelajar yang nak cuba buat nombor 3? Ya, Basit. First sekali begitu cikgu, mana okay, well, first of all, ayat ni dalam apa? Past tense, present tense. Present tense. Kenapa present tense? Sebab dia ada apa tu? Benda? Okay. Cuba kamu tengok perkataan ni, perkataan rank. Apa maksud dia tu? The phone rang. Telefon itu apa? Rosak, macam tu. Telefon itu berbunyi. Tetapi dia dalam past tense sebab rang ini ialah past tense untuk ring. Kan? Jadi sebenarnya ayat ini dalam present tense ke past tense? Past tense lah. Past tense sebab ada perkataan rang. Kalau ditulis ring dekat situ, maka dia dalam present tense. Tetapi sebab dia tulis rang, maka dia ialah dalam past tense. Boleh faham? Okay. Alright. Kemudian cuba tengok dia punya subjek dia. Mana dia punya subjek dia? My mother. My mother. Singular atau plural? Singular. Singular. Seorang saja ya. Alright. Jadi jawapannya apa kat sini? Was cooking. Was cooking. Very good. Betul jawapan kamu. Thank you very much. Alright. Okay. Harap boleh faham ya. Itulah cara nak jawab dia. Macam mana kita nak tahu ayat itu dalam present ataupun past, kita cari perkataan yang dalam present ataupun dalam past tense dekat dalam ayat itu. Ya, alright. Siapa nak cuba jawab nombor 4? Orang lain pula. Ya, Muhammad Zarfan. The principal was giving a speech. The principal was giving a speech when she fainted. Okay, first of all, ayat ni dalam present ke past tense? Past Macam mana tense. kamu tahu? Because Sebab fainted. ada fainted, ada ed di belakang. Betul. Okay, very good. Kemudian subjek dia singular atau plural? Singular. Mana subjek dia tu? The principal. The principal. Seorang sahaja ya. The principal.
Jadi jawapan dia ialah was giving. Macam mana eja giving? Macam mana eja giving? G-I, G-I-V-I-N-G. I-N-G ya. E itu kita tukar menjadi I-N-G. Alright, very good. Betul jawapan kamu. Ya, jadi itulah cara jawab dia. Ada tak pelajar lain yang nak cuba jawab nombor 5? Ada tak? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu akan buat ya. The students were running. Ya, sebab dia punya subjek dia ialah plural. A boy was reading a book under the tree a moment ago. Okey, dekat sini dia punya bukti dia ialah happened, iaitu ada ed di belakang dia kan. Kemudian a moment ago. Maksudnya a moment ago ni maksudnya tak lama lepas. Ada perkataan ago itu bermaksud lepas ya. Maksudnya benda tu sudah berlaku. Maka boy ini ialah singular. Ya, kalau kamu perasan, kalau singular cikgu bulatkan, kalau petak ialah plural ya. Okay. The birds were flying in the sky when it rained. Yeah. My mother was baking some cookies in the kitchen when she came. Yeah, Zahirah. Everything okay? The girls were running around the field when it started pouring. The man and the woman were watching. Sebab man and woman dua orang, plural. Alright. Exercise 2. Study the subjects in the sentences and fill in the blanks with the correct verbs to be and spelling of verb plus ing form. Alright. Kalau dekat nombor 1 ini, semuanya ialah past tense. Tetapi exercise nombor 2, dia tak bagi tahu sama ada ya. Oh tak, semuanya dalam past tense lagi ya. Semuanya dalam past tense lagi. Kecuali yang nombor 1 ni. Nombor 1 ni dia tak bagi tahu sama ada benda itu berlaku di masa lepas ke dia berlaku sekarang. Ya. Alright. Tapi first kali macam biasa kita kena tengok dia punya subjek. Subjek dia ialah spectators, iaitu plural. Maka kalau dalam present kita letak are, tapi kalau dalam past tense kita letak were cheering, ya. Were cheering the Malaysian team. Okay, my mother was praising Nana when the announcement of Gegar Vaganza was made. My mother, singular, ya. Kian Kiat and Boon Hyung were training. Ya, were training. Ni ialah plural, dua orang ya. And then they were feeling. On the top of the world.
They ni maksudnya mereka lah. Mereka ni mestilah plural. Alright. Kemudian, okay. Jadi, kalau kita pergi kepada present progressive, sebenarnya present progressive dengan past progressive sama sahaja. Beza dia ialah benda itu berlaku sekarang. Oh, yang exercise 2 ke? Alright. Kalau belum siap boleh angkat tangan tau. Kalau ada masalah ke apa ke, boleh angkat tangan. Nanti cikgu tahulah. Alright, kalau dah siap turunkan ya. Cikgu seorang-kurangnya nak habiskan yang progresif hari ini. InsyaAllah. Okey. Kemudian present progressive. Okey. Present progressive, beza dia dengan past progressive ialah benda itu berlaku di masa sekarang. Kalau pelajar ingat, dulu apabila kita belajar tentang verb to be, beza dia ialah is menjadi was, is dalam present tense, was dalam past tense. Sama juga dengan are dengan were kan. Jadi sebenarnya itu sahaja beza dia. Ya, contohnya kita tengok Ali ialah singular, maka dia ialah Ali is washing. Kita cuma tukar dia punya depan ni sahaja. Ya, itu sahaja. Okay, jom kita jawab yang seterusnya. Aminah is bathing. The cats are sleeping. The farmers are resting. My teacher is marking. Itu sahaja ya. Kalau singular kita letak is, kalau plural kita letak are, dan kalau I dekat sini sebenarnya dia tertinggal satu ya. Cikgu nak tambah nombor 6 kat sini. Nombor 6. I am reading the newest superhero comic book. Contohnya lah. Ya, daripada am, sebab dia ada I ya, I. Kalau I, dia punya verb to be dia ialah am. Okey, pelajar boleh tambah ni ya, dekat dalam dia punya. Boleh tambah. Okay, kemudian exercise number 2. Choose the correct answer and fill in the blanks. So, yang ini sangatlah senang. Nak kena pilih is ataupun are. Macam mana nak tahu? Kita tengok dia punya subject. The boys are playing in the playground. The woman is sweeping. Okay, kenapa dia
is sweeping the floor with a broom. The little girl is eating. The man with a songkok is choosing. Bukannya am choosing ya, ingat am hanya untuk I sahaja. Ya, am hanya untuk I sahaja. A woman is putting some oranges into a plastic bag. The girl is looking after the children. Some people are standing under the tree. Dan ini sebenarnya kamu cuma perlu tengok dia punya subjek sahaja, singular ataupun plural. Sangat senang ya. Alright. Kita sambung. The children, ya, children plural are swimming. Sama juga the men are sitting. A boy singular is reading. The birds plural are flying. My mother singular is baking. The girls plural are running. The man and the woman, ni macam dah buat je, oh belum lagi. The man and the woman plural je, dua orang, are watching, and then the waiter is serving. Itu sahaja. Sebenarnya kita cuma perlu tengok dia punya subjek sahaja. Asalkan kamu tengok dia punya subjek, insyaAllah kamu boleh buat yang ni, no problem. Alright. Okay. Jadi kelas kita minggu ini sampai di sini sahaja. Ya, selepas ini kamu akan ada cuti panjang kan? Ya, waktu cuti itu kita tak akan ada kelas lah, insya-Allah. Sama ada kelas ataupun tidak selepas ini, kamu boleh akan ada pengumuman lah ya. Alright. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas, ada pelajar nak tanya soalan tak? Alright. Kalau tiada soalan, cikgu tamatkan kelas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada rezeki, kita jumpa lagi insya-Allah. Ya, selamat bercuti semua. Alright. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Alright. Ya, selamat malam. Ya, sama-sama. No problem. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alright. Sama-sama. Okay, and that is the end for tonight's class. Inshallah. Thank you very much.